Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pelajar semua, hari ini kita akan belajar tentang satu tajuk yang berkaitan dengan martabat wanita menurut surah An-Nisa. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, ada tak siapa-siapa yang tahu di antara korang semua tentang apa itu martabat wanita menurut surah An-Nisa? Okey, cikgu menjemput siapa-siapa yang tahu poin ni, boleh beritahu cikgu. Kita share dengan kawan-kawan yang lain. Saya, wanita tidak boleh dikuasai dengan cara dipaksa dan juga tidak boleh disusahkan dengan jalan mengambil kembali dari sebahagian yang sudah diberikan, dan juga terdapat hukum lelaki membuat wanita menangis seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan-kerja yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Betul tu. Lagi ada tak siapa-siapa yang tahu pasal apa itu martabat wanita menurut surah An-Nisa? Cikgu, saya tahu. Kalau menurut surah An-Nisa ayat 7, bagi orang lelaki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bahagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Okey, maksud dia perempuan ni boleh dapat hak warisan lah. Okey, contoh macam kalau isteri, kalau dia ada anak, dia akan dapat dalam 1/4. Kalau dia tak ada anak, dia akan dapat dalam 1/8. Kalau macam anak perempuan pula, akan dapat, kalau dia seorang sahaja, dia tak ada adik-beradik lain, dia akan dapat 1/2. Kalau dia ada adik-beradik perempuan yang lain, dia akan dapat 2/3. Kalau dia ada adik-beradik lelaki, dia akan dapat lebihan sahaja. Betul juga yang tu. Okey, poin awak yang ni sangat bagus. Okey, next, ada tak lagi sesiapa yang tahu pasal tajuk yang kita nak bincang hari ini? Cikgu, saya tahu. Wanita berhak atas mahar. Para wanita yang melangsungkan pernikahan mempunyai hak atas mahar yang diberikan oleh pasangan. Mahar bukanlah harga bagi wanita, tetapi pemberian yang selayaknya yang diberikan oleh suami sebagai tanda rela si suami mengambil tanggungjawab untuk menjaga si isteri. Sekiranya wanita itu hendak dinilai dengan wang atau mahar, sudah tentu martabat wanita tidak ternilai dengan mata wang. Seperti yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 4, firman Allah Subhanahu Wa Taala, berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kalian sebahagian daripada mahar tersebut dengan rela hati, maka makanlah, iaitu ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik. Betul tu. Lagi, selain itu, saya juga ingin menambah bahawa dalam Islam, mahar isteri tidak boleh diminta kembali. Allah SWT telah berfirman, jika seseorang suami yang telah menceraikan isterinya, mereka tidak boleh meminta kembali mahar pernikahan dalam Islam yang sudah diberikan pada isteri tersebut. Dalam surah An-Nisa, Allah SWT telah berfirman, ayat 20 hingga 21, dan jika kalian ingin mengganti isteri kalian dengan isteri yang lain sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil harta tersebut. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali
kembali sebahagian kamu telah bergaul iaitu bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka iaitu isteri-isterimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Okey, baiklah. Semua pelajar yang terangkan poin-poin tersebut betul semuanya. Tetapi kita ada satu lagi poin yang kita perlu tahu. Okey, antaranya ialah perempuan memiliki hak untuk dipelihara. Okey, maksudnya kat sini untuk para perempuan yatim juga mereka berhak mendapatkan perlakuan yang adil sehingga tidak boleh mendapatkan penganiayaan dan tidak boleh melanggar hukum dan menyakiti hati wanita dalam Islam. Okey, dalam surah An-Nisa ayat 3 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, iaitu bila mana kalian menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi. Okey, sama ada 2, 3 ataupun 4. Kemudian jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang perempuan sahaja ataupun budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk kalian dan tidak berlaku aniaya ke atas dirinya. Okey, maksud ayat kat sini ialah kalau seseorang lelaki itu nak berkahwin 4, boleh. Tetapi jika mereka tidak mampu untuk berlaku adil, maka kahwinilah seorang perempuan sahaja. Okey. Okey, maksud perempuan memiliki hak untuk dipelihara. Okey, maksudnya kat sini perempuan juga, kita ni pelajar semua sebagai seorang perempuan berhak untuk berkahwin, mendapat kasih sayang daripada suami, tempat tinggal, macam-macam lagi lah. Okey, perempuan yatim pun sama, maksudnya kita semua sama ada perempuan ada mak ayah ataupun perempuan yang tiada mak ayah, semuanya layan sama rata. Okey, maksudnya jika seseorang lelaki memilih perempuan yatim, lelaki tersebut perlu melayan perempuan yatim seperti mana perempuan biasa yang lain. Okey. Okey, pelajar semua faham tak? Okey, cikgu harap semua fahamlah apa yang kita belajar pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.